Selamat pagi pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. So, pada pagi ini kita akan belajar tentang unit 4, unit baru iaitu penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Cuba tengok dalam telefon yang telah dipaparkan di dalam gambar tersebut. Isu etika penggunaan teknologi maklumat. Agak-agaknya apa yang akan kita kupas dalam unit 4 ini? Mari kita tengok satu demi satu. So, dalam unit ini kita akan bincangkan tentang etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kepentingan penggunaan teknologi maklumat, cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan, 5.44 kesan jika kita mengabaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5.45 perasaan anda apabila dapat menggunakan teknologi maklumat secara beretika. 5.4.6 pula adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. So, dari 5.41 hingga 5.46 adalah berkaitan dengan teknologi maklumat dan bagaimana kamu menggunakan teknologi maklumat dalam kehidupan harian anda. Bagaimana kamu mengaplikasikan teknologi maklumat dalam kehidupan? Sama ada kamu menggunakan teknologi maklumat itu secara beretika ataupun penggunaan yang salah. Apa itu penggunaan yang salah? Kita akan kupas sebentar lagi. Okey? Okey, mari kita sama-sama tengok konsep. Secara umumnya, teknologi maklumat dan komunikasi ini merupakan sistem yang membolehkan perkumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. Teknologi maklumat dan komunikasi ini patut digunakan secara beretika. So, pengguna teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Jadi kat sini kita dapat rangkum atau rumuskan bahawa komunikasi adalah sangat penting di mana kita dapat mengumpulkan segala maklumat yang diperolehi untuk kepentingan bersama. Ini adalah cadangan nilai untuk bab ini. Cadangan nilai yang pertama, rasional, kebebasan, harga diri, kesederhanaan dan juga kerajinan. Dalam muka surat 45, cikgu nak kamu rujuk muka surat 45, gambarkan kehidupan anda tanpa teknologi maklumat dan komunikasi pada zaman sekarang. Cikgu nak kamu gambarkan kehidupan kamu sekiranya kita tak ada teknologi maklumat di mana sekarang kita mengalami masalah sukar untuk membuat pembelajaran secara bersemuka. Jika kita tidak ada teknologi maklumat, bagaimanakah guru menyampaikan sebarang ilmu kepada pelajar? Bayangkan kehidupan anda. Okey, mari kita lihat kepada etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Terdapat 6 etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang anda perlu fahami dan tahu tentang konsep bagaimana ia berlaku pelanggaran etika penggunaan teknologi maklumat. Okey, yang pertama, tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Di sini sangat jelas berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar sekalian di mana anda menggunakan gambar rakan anda untuk dijadikan sebagai stiker dan kamu edit gambar rakan anda tersebut, kemudian anda share stiker tersebut dalam grup WhatsApp yang lain. Di sini anda sudah melanggar etika penggunaan teknologi yang pertama, iaitu tidak meminta keizinan. Jadi, adakah anda salah seorang daripada pengguna teknologi maklumat yang
melanggar etika tersebut. Okey, fikir sejenak. Yang kedua, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh menggugat ketenteraman awam. Di sini kita dapat lihat di mana ramai sangat yang menyebarkan maklumat tanpa ada bukti yang sahih dan nyata. Di sini kita perlu berfikir terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan sebarang maklumat. Contohnya seperti maklumat yang berkaitan dengan COVID-19 baru-baru ini, di mana anda perlu memastikan berita tersebut sahih ataupun belum. Okey, sebelum anda menghantar kepada rakan-rakan yang lain. Yang seterusnya, tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Ini kita boleh lihat dalam filem-filem Bollywood, filem-filem orang putih di mana ramai yang menceroboh untuk melumpuhkan satu-satu syarikat. Okay, kamu boleh rujuk, kamu boleh tengok bagaimana mereka melanggar etika penggunaan teknologi maklumat. Yang seterusnya, tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain. Ini yang berlaku sekiranya kita marah. Kita ambil gambar dia, kemudian kita viralkan di dalam Facebook. Ini yang banyak sangat berlaku sekarang. Jadi, cikgu nak kamu menjadi seorang yang tidak melanggar etika ini. Kamu semua perlu tahu bahawa etika penggunaan teknologi maklumat ini adalah sangat penting dan ramai yang di luar sana masih tidak jelas dengan etika penggunaan teknologi maklumat. Oleh sebab itu, mereka mengeksploitasi maklumat data peribadi pihak lain secara sesuka hati. Jadi cikgu tak nak kamu pun tergolong dalam salah seorang daripada mereka, ya. Yang seterusnya, berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Berintegriti maksudnya dalam memberikan maklumat yang betul atau sebarang penggunaan dalam talian. Contohnya, kamu bekerja sebagai seorang accountant bank. Jadi, kamu dapat maklumat klien-klien kamu melalui sebarang pemprosesan. Jadi dekat sini, mungkin satu hari nanti kamu menjadi seorang accountant. Jadi kamu harus berintegriti untuk menyimpan maklumat klien kamu. Tidak menyebarkan kepada orang lain, tidak menyebarkan kepada pihak insuran. Betul? Yang seterusnya, berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Yang ni, cikgu rasa anda semua sudah faham di mana kita kadang-kadang dan ramai pengguna teknologi maklumat tidak menggunakan teknologi secara berhemah. Contohnya di mana mereka menggunakan teknologi untuk melepaskan perasaan marah kepada orang lain dan menyebarkan sesuatu yang negatif kepada pihak lain. Okey, so cikgu harap anda semua faham. Yang pertama, tidak boleh memuat naik ataupun mengambil gambar orang lain tanpa keizinan. Yang kedua, tidak menyebarkan maklumat palsu. Yang ketiga, tidak boleh menceroboh ataupun menyebarkan virus dalam sistem yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, tidak mengeksploitasi maklumat, data peribadi orang lain. Dan yang kelima, berintegriti dalam memberikan maklumat. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi secara berhemah. Cikgu nak kamu hafal 6 etika ini tadi. Yang pertama, mungkin kamu boleh hafal keyword. Keyword yang pertama yang cikgu dapat dekat sini adalah
tidak memuat naik tanpa keizinan. Tidak memuat naik tanpa keizinan. Tidak memuat naik bahan tanpa keizinan orang lain. Okay? Yang kedua, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu. Yang ketiga, tidak menceroboh ataupun menyebarkan virus. Yang keempat, tidak mengeksploitasi data orang lain. Yang kelima, berintegriti dalam memberikan maklumat. Dan yang keenam pula adalah berkomunikasi secara berhemah. Jadi, enam etika penggunaan teknologi maklumat ini perlu anda fahami konsep dia bagaimana. Okey. Jadi lepas ni cikgu nak kamu baca dan fahami. Jika tidak faham, boleh bertanya terus dengan cikgu. Okey. Okey pelajar sekalian, kita bertemu kembali. Jadi topik kita adalah kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Di sini kita akan membincangkan kepentingan. Apa yang akan kita dapat sekiranya kita menggunakan teknologi maklumat dengan bagus. Okay. So dekat sini kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Apa yang kita alami sekarang? Apa yang kita alami sekarang adalah COVID-19. Dan kita tidak dapat bersemuka. Oleh sebab itu, guru-guru menggunakan teknologi maklumat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat kepada anda sekalian. Betul? Jadi dengan cara ini, kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Walaupun kita tidak berjumpa, tapi cikgu dapat memberi maklumat kepada anda. Yang seterusnya, mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Ini sangat jelas. Bila kita pergi ke Mr. D, kita akan jumpa Sarawak Pay. Itu adalah perkhidmatan dalam talian. Kalau kita nak transfer duit, Maybank to you. Betul? Melalui Maybank to you. Semuanya di dalam talian. Kamu tidak perlu lagi untuk pergi ke Maybank untuk transfer duit. Okay, yang seterusnya adalah meningkatkan hubungan sosial. Meningkatkan hubungan sosial ini adalah memudahkan komunikasi secara maya, di mana kamu dapat video call dengan parent kamu yang berada di Singapura contohnya. Kamu berada di Malaysia, parent kamu berada di luar negara. So, hubungan sosial antara kamu dengan parent kamu dapat dipertingkatkan. Okay? Yang seterusnya mengeratkan hubungan. Selain dapat meningkatkan hubungan sosial, kamu juga dapat mengeratkan hubungan antara kamu dengan juga ibu bapa kamu yang berjauhan. Okey. Mewujudkan jaringan berasaskan bidang. Wujudkan jaringan berasaskan bidang ini boleh kita lihat contohnya cikgu. Cikgu Inggeris, dia boleh mewujudkan jaringan bidang. Dia boleh berkomunikasi dengan native speaker, pengguna bahasa Inggeris yang sebenar. Okay, jadi dia dapat meningkatkan bidang dia. Meningkatkan hubungan dia dengan native speaker. Di samping dia dapat meningkatkan ilmu, menambahkan ilmu untuk diri dia. Okay, saya harap kamu faham. Okey, kita masih berada di kepentingan penggunaan teknologi maklumat. Yang seterusnya adalah menjanakan ekonomi. Kita dapat menjana ekonomi melalui teknologi maklumat. Contohnya seperti menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. Peluang perniagaan yang kita dapat lihat di sini adalah peluang perniagaan seperti menjual barangan ataupun perkhidmatan boleh dipromosikan melalui teknologi maklumat. So, kita dapat iklankan maklumat tentang barang ataupun produk yang kita jual melalui media sosial. Yang seterusnya, penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Jadi, ini yang berlaku sekarang iaitu Shopee. Kita dapat membeli barang melalui dalam talian saja. Kita tidak perlu pergi ke kedai tersebut untuk membeli. Betul? Jadi, ia dapat menjana ekonomi. Segala urusan pembelian dan
penjualan dapat berjalan dengan lancar. Ini akan dapat menjana ekonomi. Yang seterusnya adalah perkongsian maklumat. Jika kita menggunakan teknologi maklumat dengan betul, maka kita akan dapat mengambil maklumat ataupun kita dapat berkongsi maklumat dengan individu lain. Okey. Kerja penyelidikan dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih sistematik. Jadi, menggunakan teknologi maklumat, kita dapat membuat kajian dan pembelajaran dengan lebih sistematik. Okey. Dan seterusnya, menjimatkan kos dan masa. Dan pelbagai kos seperti kos panggilan telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Pengangkutan. Perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang. Maksud dalam meeting boleh dilakukan secara maya. Yang seterusnya, penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Kita dapat mengurangkan sumber tenaga manusia. Okey. Kita tengok contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang pertama, penggunaan akaun email. Jadi, penggunaan akaun email merahsiakan nama pengguna dan kata laluan daripada pengetahuan orang lain. Jadi, ini adalah tanggungjawab kamu supaya maklumat yang anda perolehi tidak dapat diketahui oleh orang lain. Tidak memasukkan maklumat diri dalam pendaftaran email. Jadi, dekat sini, kamu perlu memberi maklumat yang sebenar-benarnya. Seterusnya, menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Email dengan bijak. Jadi, cikgu rasa semua orang ada email. Okey. Gmail ke, Yahoo ke, itu adalah email. Okey. Jadi, cikgu nak kamu perlu berhati-hati menggunakan email. Jangan memalsukan maklumat dan juga sentiasa berhati-hati ketika menggunakan email. Yang seterusnya, penggunaan pengiklanan. Mengiklan barang dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Okey, cikgu rasa anda sudah mendengar penjelasan cikgu yang sebelum ini di mana menjual kit untuk COVID-19, kit test untuk COVID-19 adalah salah dari segi undang-undang. Jadi dekat sini kalau anda nampak individu yang menjual kit untuk swab test, jadi itu sudah menyalahi undang-undang. Okey, menyalahi undang-undang. Yang seterusnya, berintegriti bagi memastikan pengguna tidak berasa tertipu. Berintegriti, maksudnya kalau kamu betul-betul berniaga, kamu perlu uruskannya sehinggalah barang tersebut sampai kepada customer anda. Jangan biarkan customer anda tidak mendapat tracking number. Itu yang berlaku sekarang. Betul? Ramai yang tertipu. Jadi, sebelum anda membeli barang, anda perlu tengok betul-betul, anda perlu siasat terlebih dahulu sama ada individu itu boleh dipercayai ataupun tidak. Begitu juga dengan anda. Anda perlu sentiasa berintegriti. Tidak boleh menggunakan sebarang teknologi untuk mengambil kesempatan. Okey, seterusnya bersaing secara sihat dan tidak memburukkan barangan dan perkhidmatan orang lain. Ini jelas berlaku bila individu tersebut condemn, memberi negatif feedback, memberi negatif persepsi kepada produk orang lain untuk meningkatkan customer-nya. Contohnya seperti itu. Okay. Ini adalah contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi, penggunaan akaun email adalah sangat penting. Kamu perlu bijak menggunakannya dan juga penggunaan iklan. Penggunaan iklan, anda perlu berfikir terlebih dahulu sebelum mengiklankan
produk anda. Adakah produk saya ini tidak menyalahi undang-undang, KKM dan sebagainya? Adakah saya bersaing secara sehat? Adakah saya berintegriti dalam membuat pengiklanan? Okey, kita sambung balik, memuat turun dan memuat naik. Ini adalah contoh yang seterusnya, memuat turun dan memuat naik. Anda perlu meminta kebenaran daripada individu sekiranya anda ingin memuat turun ataupun memuat naik sebarang video contohnya. Okey, anda ambil hak cipta dia, lepas tu anda upload dalam video anda. Itu sudah menyalahi undang-undang kerana hak cipta terpelihara. Okey, yang seterusnya tidak memuat turun dan memuat naik bahan negatif. Bahan negatif seperti cikgu rasa anda semua sudah tahu. Jadi anda tidak boleh memuat turun ataupun memuat naik. Upload bahan negatif. Kamu tidak boleh upload bahan-bahan negatif. Yang seterusnya tidak boleh memuat turun dan memuat naik perincian tidak berlesen. Jadi, cikgu nak kamu search apa itu perincian yang tidak berlesen. Cikgu nak kamu tahu supaya kamu tidak memuat naik perincian yang tidak berlesen. Okey, itu sahaja untuk contoh. Okey, mari kita sambung kepada kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi kita tengok kat sini pelbagai masalah yang akan berlaku jika kita mengabaikan penggunaan teknologi maklumat secara beretika. Yang pertama, ketidaktepatan maklumat. Jadi dekat sini, sekiranya anda menyebarkan maklumat palsu, ia akan dapat mengelirukan orang lain, menimbulkan fitnah dan mengaibkan orang lain. Jadi dekat sini kita tidak boleh menyebarkan berita palsu ataupun yang belum sahih. Okay, yang seterusnya isu keselamatan. Isu keselamatan adalah resiko data pribadi digodam. Data pribadi anda digodam, diambil, skamer dan sebagainya. Terdedah kepada buli cyber. Buli cyber, contoh yang jelas yang cikgu bagi tahu tadi adalah stiker. Anda menggunakan stiker, anda menggunakan gambar rakan anda untuk dijadikan stiker WhatsApp. Dan seterusnya ancaman keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Contohnya anda diancam oleh orang lain kerana telah mengupload ataupun memuat turun sebarang maklumat yang tidak penting ataupun yang boleh menjejaskan keselamatan diri anda. Okey, mari kita sambung dengan kesan yang seterusnya, iaitu serangan pelbagai virus, terdedah kepada bahan negatif dan ketagihan penggunaan. Serangan pelbagai virus dapat menjejaskan sistem komputer, melumpuhkan operasi sesebuah organisasi. Yang seterusnya terdedah kepada bahan negatif. Jadi bila anda upload ataupun melanggar etika penggunaan teknologi maklumat, jadi anda upload bahan negatif, apa yang akan terjadi adalah anda ketagih, meningkatkan gejala sosial, mendorong perlakuan yang tidak diingini. Contoh, anda download video tentang kekerasan, tumbuk sana, tumbuk sini, zero, Jepun, cerita Jepun, Crew Zero. Okay. Di mana anda upload, download, lepas tu ramai rakan lain ya tengok. Jika ramai rakan lain yang tengok, apa yang berlaku seterusnya adalah tumbuk-menumbuk. Itu adalah perlakuan yang tidak diingini. Mendorong perlakuan yang tidak diingini. Okey, yang seterusnya adalah ketagihan penggunaan. Ini yang berlaku kepada pelajar-pelajar sekalian di mana anda meluangkan masa untuk main PUBG, untuk main PUBG
dan PUBG. Lepas tu anda membazir masa anda di hadapan telefon sahaja. Mengganggu tugas harian. Sepatutnya anda perlu menyiapkan latihan-latihan yang cikgu beri, tetapi kamu tidak membuat latihan-latihan tersebut, malah anda berada di depan telefon ataupun laptop. Menjejaskan masa berkualiti bersama-sama dengan keluarga. Ini pun jelas sekali berlaku di mana anda pun bermain telefon semasa makan. Kesian mak ayah kan? Tengok anda main telefon masa makan. Padahal pada masa itu adalah masa yang sangat berkualiti, di mana kamu boleh meluahkan perasaan kepada ibu dan ayah kamu, dapat mengeratkan hubungan kamu dengan kedua orang tua. Okey. Dalam hal ini, semua pihak perlu bertanggungjawab untuk menggunakan teknologi maklumat secara beretika. Yang pertama, kebebasan yang diperoleh dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai batas tertentu dan etika yang perlu dipatuhi. So, dekat sini kita perlu tahu etika yang perlu kita patuhi supaya kita tidak melanggar etika tersebut dan menjejaskan hubungan antara kamu dengan orang lain. Dan seterusnya, penilaian terhadap maklumat yang diperoleh patut dibuat secara rasional agar setiap tindakan yang diambil adalah betul. Jadi, anda perlu berfikir terlebih dahulu sebelum anda post sesuatu, sebelum anda menghantar sesuatu, menghantar mesej kepada rakan anda. Jadi, anda perlu fikir terlebih dahulu, buat penilaian. Macam mana nak buat penilaian? Sama ada maklumat ini sahih ataupun tidak. Jadi kena siasat buat penilaian, fikir, hati dan juga bertindak. Okey. Dan seterusnya adalah penggunaan kemudahan teknologi maklumat komunikasi secara sederhana akan mengelakkan individu daripada terasing dalam kalangan masyarakat. Ini berlaku dalam kalangan kita di mana kita mengasingkan orang lain dengan menumpukan sepenuh perhatian anda 24 jam 7 melihat teknologi maklumat, melihat telefon sahaja. Okay. Menjauhkan diri daripada sebarang jenayah cyber ketika menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Menjauhkan diri daripada sebarang jenayah cyber. Okay. Seterusnya kita akan berasa gembira dan bangga apabila menjadi pengguna yang bijak dan penuh beretika ketika menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, social media team. Kumpulan pengguna media yang bijak. Adakah anda tergolong dari kumpulan media yang bijak di mana anda akur ataupun mengikut etika-etika yang telah ditetapkan? Tepuk dada, tanya selera. Anda hebat kerana anda pengguna teknologi yang bijak. Sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih.